3. InsyaAllah cubaan suara 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3 daripada Kampung Sungai Tangkas. InsyaAllah malam ni kuliah online untuk Masjid Kampung Baru Batu 14 Puchong. InsyaAllah mohon share grup Batu 14. InsyaAllah muslimin muslimat mohon share. Sama-sama share insyaAllah mohon. Masjid Kampung Baru, Masjid Batu 14. Testing 1, 2, 3 suara insyaAllah. Mohon share sama-sama Batu 14 muslimin muslimat. Satu, dua, tiga, testing, mohon komen suara. Grup Puchong insyaAllah. Testing 1, 2, 3. Mohon komen insyaAllah mohon komen. Testing 1, 2, 3. Suara okey, Pening kata okey. InsyaAllah Johnny Max Pening kata okey, alhamdulillah. Mohon tempat lain. Kalau Pening okey, tempat lain insyaAllah. Mohon komen insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati wal rasul min. Allahumma ghnina bihalin haramin min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunia. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini online, ditujukan terus untuk Masjid Batu 14 Puchong, Kampung Baru Batu 14 Puchong. InsyaAllah sama-sama share, sama-sama kita buka kitab. Yang ada kitab boleh buka muka surat 143 insyaAllah ya. Kitab Tanbihul Ghafilin 143 bab 13, tak silap saya. Mohon. Semalam habis dah bab silaturahim. Kita sambung hari ini bab yang menceritakan, yang nak mendefinisikan hak jiran tetangga ya. Kita hidup memang ada bab jiran tetangga, mesti sama-sama saling mengetahui bab jiran tetangga kita. Jangan dah habis dah PKP masih tak tahu lagi jiran tetangga kita. Masalah besar. InsyaAllah siapa yang di kitab boleh buka muka surat 143 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita mulakan malam ni bab 13. Kita tengok siapa yang di kitab. Tak ada kitab, kita dengar sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan. Abu Laits Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa yaqulu lahum udkhulul nar ma'al dakhilin al-fa'ilu wal maf'ulu wan nakihu yadahu wa nakihu bahinamati wa nakihu mar'ati fi duburiha wa jami'ul mar'ah wa bnatiha wa zani bihalilah jarihi was sab' al-umur al-mu'mini ul-mu'zi jarahu yu'linuhu linnas illa an yatuba bisyurutiha. 7 macam orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak diringankan siksanya ya, yang akan tak bertemu dengan Allah Ta'ala ataupun tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan tidak diringankan siksanya dan diperintahkan masuk neraka bersama-sama orang yang masuk neraka. 7 golongan ni Allah takkan terima, Allah takkan berpaling pun dengan dia ya. Allah takkan lihat dia, Allah takkan jenguk dia. 7 golongan ya. Tengok. Yang pertama, pelacur lelaki dan lelaki yang diceritakan zaman Nabi Lut dulu. Tu Allah tak pandang lah apa, teruk sangat daripada haiwan ataupun binatang. Yang kedua, orang yang bersetubuh dengan binatang. Yang ketiga, orang yang Yunani ya, Yunani. Yang keempat, orang yang bersetubuh dengan isterinya dari belakang. Yang kelima, orang yang bersetubuh dengan wanita dan anaknya sekali. Yang keenam, orang yang berzina dengan isteri jirannya. Yang ketujuh, orang yang mengganggu jirannya terang-terangan kecuali jika taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya. Itu bab jiran ya. Kita hari ini sentuh bab jiran. 7 golongan tu termasuk bab jiran tadi. Tak jaga, Allah tak pandang kita besok di akhirat. Kita harapkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Ada yang tanya kitab apa? Kitab Tanbihul Ghafilin, insya-Allah ya. Kitab Tanbihul Ghafilin, kitab baru, muka surat 143. Ya, insya-Allah. Ataupun peringatan bagi yang lalai. Okey, 7 golongan tu takkan dilihat Allah Taala. Yang kita nak sentuh sekarang ni, yang kita fokus ialah orang yang mengganggu jirannya terang-terangan, kecuali jika taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya. Kita fokus yang ni. Yang lain tu, yang 6 tu memang teruk sangatlah ya. Orang yang liwat, orang yang kaum Nabi Lut, orang yang bersama dengan binatang ya. Orang yang berzina dengan isteri jiran, tu semua perangai memang dahsyat lah. Memang Allah tak akan pandang besok. Cari jalan, jangan sampai ke level tu. Dengan peringatan Allah yang ada sekarang. Cuba renung. Yang ke-6 itu orang, yang ke-7 itu orang yang mengganggu jirannya terang-terangan, kecuali jika dia taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Itu Rasulullah SAW fokuskan. Memang tak dipandang, tak dilihat, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak diringankan seksanya, malah diperintahkan masuk neraka bersama-sama dengan ahli-ahli neraka yang dah register. Tu. Kalau boleh cari dah cari jalan. Kita sembahyang tadi pun, Allahumma ajirna minan nar, minta kepada Allah Ta'ala jauhkan daripada pintu-pintu neraka, yang ada 7 pintu neraka yang kita sebutkan hari itu. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslaman nas min qalbihi wa lisanihi wa yadihi, wa la yu'minu abdun hatta ya'mana jarahu bawa'iqahu. Qulna ya Rasulullah, wa ma bawa'iquhu? Qala ghasyahu wa zulmuhu. Sekejap, saya nak share dengan audio kuliah, lupa. Demi Allah ya, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidak seorang hamba sehingga selamat semua orang dari gangguan hati, lidah dan tangannya. Dan tidak beriman seorang hamba sehingga aman jirannya dari gangguannya. Sahabat bertanya, apakah gangguan-gangguannya itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tipuan dan inaya. Tu ya, diceritakan dari Rasulullah ya, tidak seorang hamba sehingga selamat semua orang dari gangguan hati dan lidah dan tangannya. Dan tidak beriman seorang hamba sehingga aman jirannya dari gangguannya. Sahabat bertanya, apakah gangguan-gangguan itu? Jawab Rasulullah SAW, tipuan dan inaya. Waktu iman ni tak jadi apa. Pasal apa? Dia ni perangai yang suka dengan ganggu, menginaya atau menzalimi jiran dia sendiri. Kita yang terbaik, kita baik dengan jiran kita. Tak kira depan ke, belakang ke, kiri ke, kanan. Ya, tu, kalau boleh cari jalan untuk berbaik dengan jiran kita. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Nabi SAW bersabda, kehormatan jirannya terhadap jirannya bagaikan kehormatan ibu. Juga dapat bererti haramnya mengganggu jiran sama dengan haramnya mengganggu kepada ibu kandung. Allah, hebatnya level jiran tetangga yang kita patut jaga ya. Level mana? Kehormatan jiran tu Nabi infokan kita. Sabda Rasulullah SAW, kehormatan jirannya terhadap jirannya bagaikan kehormatan ibu kita. Macam mana kita jaga maruah ibu kita, macam mana jaga
kehormatan ibu kandung kita sendiri, macam itulah kita jaga kehormatan jiran kita. Tapi kadang-kadang kita ni kadang-kadang terleka dengan gaya kita, dengan status kita, kita tak nak jaga bab jiran kita. Tak tahu apa cerita jiran kita. Makan ke tidak, minum ke tidak, kita tak tahu bab tu. Allah latih kita baru ni bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan diceritakan kita, dilatih kita, dididik kita. Kena pula ni zaman C19. Latih lagi kita, takutkan Allah, sayang kita dengan bab jiran kita. Tu yang dididik kita. Boleh hantar lauk, boleh bertukar-tukar lauk, boleh mengunjung, mengunjung dengan macam-macam kita boleh buat berkebajikan dengan silaturahim jiran kita. Level macam kita jaga ibu kita. Haram kita ganggu jiran, macam kita haramnya kita ganggu ibu kandung kita. Apa yang haram kita buat dengan ibu kita, sama dengan jiran kita. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr Al-Ash radhiyallahu berkata, pada pelayannya ataupun budaknya ataupun hamba dia, sembelihlah kambing dan berilah makanan pada jiran kami yang Yahudi. Kemudian ia bercakap sebentar dan berkata, hai ghulam, jika engkau telah menyembelih kambing, maka beri makanan dengan jiran yang Yahudi itu. Pelayan itu berkata, engkau hubungkan kami dengan Yahudi itu. Abdullah berkata, sesungguhnya Nabi SAW berpesan, selalu Nabi berpesan kepada kami supaya baik kepada jiran, sehingga kami menyangka kemungkinan akan diberi hak waris. Tu Yahudi pun zaman Nabi masih dilayan. Apa? Nabi anggap jiran tu sampai ke level sampai boleh kita sangka kemungkinan akan diberi hak waris. Tu sampai situ boleh dapat bab waris kita, level jiran, walaupun dia tu Yahudi. Pak tu sahabat, sembelih kambing boleh hantar ke jiran, tak kira dia Yahudi. Tu salah satu kita nak jalankan syiar kita, dakwah kita, walaupun dia kafir. Apa yang kata kafir, kafir. Salah satu kita nak dakwah, itulah kita tunjukkan ciri-ciri Islam kita. Sebab tu susah di Malaysia ni, payah pasal kita tak berikutkan Islam. Kita tak tunjukkan betul-betul Islam kita sebenar-benarnya pada orang yang tidak Islam. Sebab tu dia tak faham. Kita lah yang bagi kena faham. Nak paksa tak boleh. Tunjukkan syiar dia macam mana. Kata-kata arak tu haram, tetap haram. Dia orang pun tahu benda tu memabukkan. Apalagi kita memang dah haramkan. Memang haram untuk minum arak. Kenapa kita nak pertikaikan lagi? Sebagai umat Islam, kena pertahankanlah. Haram tetap haram. Kenapa nak raikan orang? Baru orang tengok kita betul-betul ada prinsip Islam tu ada. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Syura'ih Al-Ka'bi berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang beriman percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah berkata baik ataupun diam. Siapa yang beriman percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Yakin ada balasan akan datang, yakin ada hidup sesudah mati, dia pastikan dia berkata baik. Nabi pesan, cakap yang baik-baik. Jangan cakap kasar, jangan cakap kita melaung-laung, jangan kita cakap sombong kita. Kalau tak boleh cakap, diam saja. Nah, siapa yang beriman percaya kepada Allah dan hari kemudian harus menghormati jirannya. Yang kedua Nabi pesan, siapa beriman, yakin atau percaya kepada Allah dan hari kemudian harus menghormati jirannya. Kalau betul-betul beriman, dia hormat jiran dia. Dia tak bermusuhan. Hebat macam mana perangai jiran tu, fi'il dia, perangai dia.
macam-macam kezaliman mengenai dengan kita, tapi kita masih lagi beriman, terus kita hormati ia sebagai jiran. Siapa yang beriman, percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah menghormati tetamunya, iaitu hari pertama dari kedatangannya dan diafahnya sehingga 3 hari, dan selebihnya dari itu maka ia sebagai sedekah. Tu sampai 3 hari duduk situ, dia masih lagi anggap sedekah. Tu orang yang yakin dengan iman dia, percaya dengan hari kemudian hari akhirat. Dia tahu ada hari pembalasan. Lepas tu dia buat baik saja. Dia buat yang terbaik, bukan buat baik sekarang level buat yang terbaik. Saya ulang balik cerita zaman Rasulullah SAW tu. Ada seorang sahabat jalan 9 hari 9 malam, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kalau tidak saya catat. 9 hari 9 malam dia jalan jauh nak jumpa Rasulullah. Nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Nak bertanyakan soalan. Nak bertanyakan soalan. Siapa yang Allah kasih ya Rasulullah? Siapakah orang yang Allah tidak kasih? Jauh akan jumpa Nabi 9 hari 9 malam. Bukan dekat tuan, mana ada highway. Mainkan 9 hari 9 malam jauh, cuma nak tanya 2 soalan. Siapa yang Allah kasih? Siapa yang Allah tidak kasih? Dia tanya pada Rasulullah SAW. Nabi tak jawab. Nabi cuma tanya dia balik. Engkau macam mana? Awak macam mana? Dia jawab. Kita kena perhati apa yang dia jawab. Aku suka buat baik, ya Rasulullah. Yang pertama poin dia. Aku suka berbuat baik. Yang kedua, ya Rasulullah, sekarang ni aku suka buat baik. Yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Yang ketiga, ya Rasulullah, aku suka kebaikan itu tersebar luas. Poin yang ketiga, aku suka perbuatan baik itu tersebar luas. Yang keempat, aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bimbang, dia beramal macam-macam, tapi dia bimbang, tak diterima oleh Allah Taala. Baru Nabi jawab. Dia tanya 2 soalan, Nabi jawab 1 je. Bila Nabi dengar poin dia yang 4 tu, Nabi jawab soalan dia yang awal tadi. Engkau dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya catatkan. Nabi kata engkau tu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata tu Rasulullah. Sahabat tu tak tunggu dah, ambil beg dia, balik dia. Agak-agak tuan-tuan rasa macam mana sahabat tu? Suka ke duka? Cuba renung. Yang bagi jawapan tu bukan Perdana Menteri, bukan Ketua Menteri, bukan Menteri Besar. Yang bagi jawapan tu bukan pengarah, bukan Ketua Pengarah. Yang bagi jawapan tu Rasulullah SAW. Engkau dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak macam ni tuan-tuan, kalau kita macam tu. Allah, seronoknya kita. Tak kisahlah macam mana tentangan kita, macam mana cubaan kita. Kita tahu kita dah dikasihi oleh Allah Ta'ala. Endorsed by Rasulullah SAW. Itu kena renung kita. Suka dia, suka. Ambil back balik terus. Cuba renung. Cuba renung point dia yang Nabi endorse tadi. Yang pertama Nabi kata, dia kata aku suka buat yang baik. Cuba renung tuan-tuan. Dah kena dengan C19 ni. Agak-agak nak buat jahat ke nak buat baik. Cuba renung perangai kita sekarang. Dah kena corona, COVID-19. Agak-agak nak buat baik ke nak buat jahat. Kena pula dah berumur 60, 70, 50, 80, 90. Yang ada dekat 95 pun ada. Nak buat baik ke nak buat jahat.
Ada orang nak berumur kat 95 dah. Kalau kita buat baik, jangan buat baik dah. Kita buat yang terbaik, kata satu ustaz tu. Tak boleh tunggu buat baik, kena buat yang terbaik. Bila buat yang terbaik, Allah pandang. Jangan harapkan pandangan manusia, pandangan makhluk. Kita buat pandangan kaum langit. Value tu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan untuk buat yang terbaik. Tu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku suka orang lain berbuat baik. Dia buat baik dah cantik dah. Kemudian bila tengok orang lain buat baik, dia seronok. Siap share lagi. Mula-mula dia like, lepas tu dia share. Kuliah. Contohnya kuliah. Ada nampak iklan kuliah online. Apa kita buat? Kita dapat dalam Facebook kita. Apa kita buat? Kita suka. Lepas kita suka, kita share. Pasal apa? Biar tersebar luas. Tu contohnya Islam. Islam bukan untuk orang Melayu je. Islam bukan untuk orang Arab je. Kalau Nabi dulu fikir Islam tu hanya untuk orang Arab, kita sampai lah ni tak bersunat lagi. Confirm tak bersunat lagi. Pasal apa? Islam tak sampai tanah Melayu. Tapi hebatnya Rasulullah SAW, Islam tu disebarkan ke Afrika, sampai ke China, sampai ke Parsi, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah, sampai ke Turki. Islam akhirnya sampai ke tanah Melayu. Tu kena renung kita, biar tersebar luas. Saya teringat dulu satu cerita Tuan Guru. Ada satu tempat tu tak pernah ada kuliah berpuluh tahun, 40 tahun ke 50 tahun. Masjid tu tak pernah ada kuliah. Tak tahulah masalah apa, management ke masalah apa. Bayangkan selama 30 tahun, 40 tahun tak ada kuliah, apa akan jadi kawasan taman tu, kampung tu, negeri tu. Masjid ada, kutipan masjid ada, masjid sembahyang Jumaat ada. Cuba renung. Kita sebagai AJK masjid, imam, Tok Bilal, siap, AJK, dakwah semua cukup. Jangan kita sombong-sombong, jangan kita pegang jawatan tak buat program untuk masjid. Orang sedekah, orang infak di masjid dia untuk dicairkan, bukan untuk disimpan duit masjid. Diimarahkan masjid, dihidupkan masjid. Kalau masjid cuma sembahyang Jumaat, sembahyang raya, itu saja, apa nak jadi? Tak tersebar lah. Islam tu tak tersebar. Tak suka program majlis imarah masjid. Tu. Cari jalan kita buat yang terbaik satu, yang kedua, suka kebaikan itu tersebar luas. Yang ketiga, pertama, suka buat baik. Yang kedua, suka kebaikan terlepas luas. Yang ketiga, tak ingat dah. Pertama, suka buat baik. Kedua, suka orang lain buat baik. Yang ketiga, suka kebaikan tu tersebar luas. Tu ketiga. Pertama, suka buat baik. Yang kedua, suka orang lain buat baik. Yang ketiga, suka kebaikan itu tersebar luas. Yang keempat tu yang hebat. Rindu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena renung kita. Ada tak bab rindu dengan Allah Taala? Rindu kita dengan Allah Taala. Lama tak pergi rumah Allah Taala, rumah masjid, lama tak pergi masjid. Terasa rindu? Terasa rindu. Kalau dulu memang tak pergi masjid, rindu tak? Baru terasa rindu. Sesal tak sudah kalau termatilah waktu tengah C19 ni, tengah PKP, matilah kita. Kita pula memang rajin tak pergi masjid. Agak-agak macam mana nak menghadap Allah Ta'ala? Boleh jawab, kenapa tak pergi masjid? Ni kita masih hidup lagi, dah sampai dah. Nak sampai tutupnya PKP. Nak jadi PKPP. Tu. Daripada PKP jadi PKPB, kemudian jadi PKPP. Tu. Tu. Panjang umur kita. Dapat kita nak diolahkan masuk ke masjid tak lama lagi. InsyaAllah.
Sayang tak Allah Ta'ala pada kita? Terlalu sayang. Sebab tu kena ada rindu dengan Allah Ta'ala. Rindu masjid, rindu surau. Janganlah biarkan diri kita ni teruk sangat dengan Allah Ta'ala, jauh sangat dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, dapat pertama, buat benda baik, suka buat yang terbaik. Kemudian suka orang lain buat baik. Kemudian suka kebaikan itu tersebar luas. Yang keempat, sahabat kata, aku rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat 4 poin tu. Balik pada kitab tadi, siapa yang beriman percaya kepada Allah Taala, kemudian hendaklah menghormati tetamunya sampai datang sampai balik dia. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah hak jiran terhadap jirannya? Jawab Nabi SAW, jika hutang, engkau hutangi. Jika mengundang, engkau datangi. Jika sakit, engkau jenguk. Jika minta tolong, engkau tolong. Jika tertimpa bala, engkau hiburkan. Jika mendapat keuntungan, kesenangan, engkau beri selamat ataupun tahniah. Jika mati, engkau hantar jenazahnya. Jika pergi, engkau jagakan rumah dan anak-anaknya. Dan jangan engkau mengganggunya dengan baunya masakanmu, kecuali jika memberikan hadiah dari masakan itu kepadanya. Tu Nabi pesan, hak jiran terhadap kita. Hak jiran terhadap jirannya. Ma haqqul jari 'alal jari. Qala in istaqraba radaqa aqraddaku dahu wa in da'aka ajabtahu wa in marida udtahu wa inista'an na'ana bika antahu wa in asabatu musibatun azzaitahu wa in asabahu khairun hannatahu wa in mata syahidtahu wa in ghaba hafiztahu, ya'ni manzillahu wa iyadalahu wa la tu'zihi. Hak jiran, apakah hak jiran? Rasulullah bertanya, sahabat Rasulullah bercerita, apakah hak jiran terhadap jirannya? Nabi jawab, jika hutang, engkau hutangi. Dulu dulu tak ada orang, tak ada beras, dia tiap hutang bawa 1 cupak 2 cupak beras, tak ada. Zaman Jepun, zaman pemerintahan dulu, zaman 13 Mei, zaman dulu, zaman susah, boleh dulu level tu orang boleh bagi pinjam apa? Pinjam beras. Hebatnya orang Melayu tu, Melayu Islam. Jika hutang, dia hutangi. Jika mengundang, engkau datangi. Jika menjemput kenduri, datang. Jiran jemput, datang. Adabnya dulu, siap datang rumah. Bukan cantik-cantik pergi mengundang, jemput kenduri kahwin. Datang rumah. Ke satu rumah, ke satu rumah, ke satu rumah. Dia tak pakai WhatsApp, dia terus datang. Face to face. Menjemput, adabnya. Dengan cara dia, jemputan dia, lemah lembut dia, sopan santun. Akhlak dia hebat. Jika sakit, engkau jenguk. Tu nampak lama tak nampak, jenguk. Lepas tu AJK Surau salah satu tugas ni, dia tengok salah seorang karya dia tak datang, pas dah 3 hari tak sampai, tugas dia apa? Pergi jenguk. Tu antara masjid surau, AJK Masjid Surau dengan karya. Kita sebagai jiran kena ambil tahu. Jika minta tolong, engkau tolong. Tu. Jika tertimpa bala, engkau hibur. Kita tahu dah ada kematian, kita ucapkan takziah. Bukan tahniah, takziah. Kita pun bersimpati, doakan dia. Jika mendapat keuntungan, kesenangan, engkau beri selamat. Hebatnya naik pangkat, beli kereta baru, kita ucapkan tahniah, doakan dia terus. Jika mati, engkau hantar jenazahnya. Tu yang hebat jiran, sebab mati. Jika pergi, engkau jagakan rumah dan anaknya. Ni dulu memang hebat.
boleh pesan tinggal ke bandar 2-3 jam, dia boleh tinggalkan anak dia, ada jiran jenguk. Dan jangan kau mengganggunya dengan bau masakan. Bila masak ni hati-hati. Masak bau durian, masak bau kari dan macam-macam. Cari jalan hantar. Kalau boleh elakkan daripada bau tu keluar sampai ke jiran. Nak elak macam mana? Cara yang terbaik Nabi kata, hadiahkan sedikit daripada makanan kita tu. Dia pun merasa pasal apa, dia dah terbau dah masakan kita. Cari jiran yang terdekat sekali. Di lain riwayat ada tambahan, dan jangan meninggikan bangunan atau bangunan atas bangunan kecuali dengan kerelaan hatinya. Ini berlaku zaman sekarang, berlaku rumah teres, rumah banglo, macam-macam. Tak info pun nak renovation rumah, kena info adabnya, ada permission dia, sampah macam mana. Kalau dia majlis perbandaran, dia ada undang-undang dia. Kita ikut undang-undang tapi tak info pada jiran kita. Kita tengah renovation, berdentum, ketuk dinding, ketuk bumbung. Kadang-kadang bocor pula rumah jiran tu. Kita bertenang, tak ada rasa apa. Tu teruk sangat jiran tu. Jangan. Jaga sampai kita jangan melampaui batas. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu berpesan kepadaku supaya baik dengan jiran, sehingga saya kira kemungkinan jiran itu akan diberi hak waris. Nabi info pada Jibril selalu pesan pada Nabi Muhammad SAW supaya jaga bab jiran ni dengan yang terbaik, sampai ke level kemungkinan jiran itu akan diberi hak ataupun waris. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik, takun mu'mina wa ahsin mujawarah man jawaraka, takun musliman wa aqid dahika, fa inna kasratad dahiki tumitu qalba. Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Hurairah, Ya Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang warak, engkau seorang yang warak. Nabi pesan pada Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang warak, yakni menjauhi dari yang syubhat. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang ahli beribadah. Dan jadilah orang yang qanaah, suka menerima atau terima apa adanya, supaya engkau menjadi manusia yang bersyukur. Sukalah kepada sesama manusia apa yang engkau suka untuk dirimu sendiri. Nescaya engkau menjadi mukmin sebenar-benarnya. Dan perbaiki hubungan dengan jiranmu. Nescaya engkau menjadi orang Muslim yang benar-benar. Dan kurangilah gelak tawamu, kerana banyak gelak itu mematikan hati. Ini pesanan Rasulullah SAW. Banyak pesanan dia. Apa dia? Yang pertama, Nabi pesan pada Abu Hurairah, Ya Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang warak, iaitu menjauhi dari yang syubhat, nescaya engkau menjadi manusia yang ahli ibadah. Warak, kena warak. Bukan duduk masjid aja. Warak namanya. Tanda bab arak, contohnya pagi tadi dah dibicarakan dalam Quran, My Quran, dalam TV Hijrah. 3 ulama tu bagi tahu, 3 ustaz info. Tak ada cara lain. Dalam Quran dah perintah lah, arak tetap haram. So kena bagi tahu daripada bawah sampai ke atas. Yang penting yang atas tu, pemerintah, pentadbir, bimbangkan apa? Bimbangkan kita tak boleh jadi warak. Pasal apa? Makan yang haram. Betul tak minum arak, tapi hasil jualan arak, hasil cukai yang dikutip melalui penjualan arak, disebarkan, didistributkan kepada rakyat makan
hasil jualan arak, cukai arak, cukai main judi. Kita makan sama dengan budak-budak tahfiz, sama dengan budak-budak sekolah agama, sekolah pondok, semuanya makan. Apa jadi? Jadi darah. Jadi darah. Dia naik ke jantung, jantung pam ke kepala otak kita. Otak terima darah yang haram puncanya. Bila haram, otak akan tukar daripada haram confirm jadi bab negatif. Kalau awalnya punca yang kita dapat, punca yang kita makan itu positif, halal, otak akan bekalkan yang positif, fikir yang positif. Kalau kita dapat benda yang subhat, sikit je subhat, confirm akan jadi negatif. Pasal apa? Sumbernya yang haram. Mohon pemerintah, mohon pentadbir, kalau boleh cari jalan, hapuskan. Kalau untuk orang yang bukan Islam, bagi untuk dia orang aja. Islam tolong jauhkan. Jangan ambil yang haram tu untuk didistributkan pada umat Islam, dibimbangi. Betul, sepatutnya digunakan benda yang lain, bukan untuk jadi makanan, jadi suapan, jadi punca rezeki, jadi bab pendapatan. Kesilapan yang berat, kesilapan yang besar, yang takkan terjawab kita besok. Bukan satu orang, bukan dua orang yang akan menjawab besok. Ini kena renung, ya, antaranya yang kita dah dibicarakan tadi dalam TV Hijrah, ya, bab arak memang ada dalam Al-Baqarah. Tidak saya tak ingat nombor apa, memang disuruh kita jauhi arak, jauhi, cari jalan, keluarkanlah, clearkanlah, jangan dapat pendapatannya pada benda yang haram, yang memang dah Allah tunjukkan dalam Quran, dah difokus, dah ada kompas. Quran tu sebagai kompas kita untuk hidup. Ada lagi kedai-kedai yang halal yang boleh kita buat, ada ekonomi yang halal, ada pendapatan ekonomi yang halal. Kenapa kita tak nak buat? Kenapa nak cari benda-benda yang haram? Berhentilah. Allah dah bagi peringatan yang terlalu hebat sekarang. Takkan kita nak ulangi lagi. Jangan, saya tulis, jangan kita undang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama, Nabi pesan, jauhi dari syubhat, nescaya engkau akan menjadi manusia yang ahli ibadah. Dan kemudian Nabi pesan lagi, jadilah orang yang qanaah, suka menerima atau terima apa adanya, supaya engkau menjadi manusia yang sangat bersyukur. Kita ni orang yang qanaah. Salah satu adalah ciri-ciri bab takwa. Saya selalu cerita dulu, saya cerita dulu takwa. Salah satu ciri takwa ialah qanaah. Disamaraskan oleh ulama Indonesia, taqwawiyah, takwa. Tawaduk, tunduk kita dengan Allah Ta'ala, bimbang kita, malu kita dengan Allah Ta'ala. Qanaah, qanaahnya jangan ada bab tak bersyukur. Apa yang ada cukup, alhamdulillah. Jangan kita melampaui batas. Satu bab takwa, qanaah. Wara' tadi yang mula-mula kita tadi, yakin, yakin balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua Nabi pesan pada Abu Hurairah. Yang ketiga, sukalah kepada sesama manusia engkau suka dirimu, yang apa yang kau suka dengan untuk dirimu sendiri, nescaya engkau menjadi mukmin benar-benar. Apa yang kita suka, kita buat pada orang yang lain. Yang seterusnya, perbaikilah hubungan kita dengan jiran, nescaya engkau menjadi Muslim yang benar-benar. Orang Muslim yang hebat, tak kira apa jirannya, dia baik dengan jiran, tak kira dia Muslim ataupun tak Muslim. Orang Perak kata kapio, tak kira kapio, tapi kita baik dengan dia, kita buat dia sampai jadi Muslim. Bukan paksa dia, kita tunjuk Muslimnya kita macam mana. Jangan kita buat perangai tak Muslim pula. Dia kata, sama je macam dia, tak jadi apalah. Itu buat sebagai terbaik dengan jiran kita. Yang seterusnya Nabi pesan pada Abu Hurairah, kurangilah gelak tawamu, kerana banyak gelak itu mematikan hati. Dipesankan oleh
Rasulullah SAW jangan kita terlampau seronok sangat dengan bab gelak tawa kita, seronok sangat dengan dunia. Sebenarnya itu salah satu ciri-ciri bab matikan hati kita. Mati hati, tak hidup, tak terasa pun peringatan Allah Ta'ala, tak nampak pun yang dimesejkan oleh Allah Ta'ala. Kita masih seronok sangat, gelak tawa macam-macam. Ni walau bala dah macam hebat Allah bagi. Lepas tu kena renung, bab tu panjang lagi cerita bab hak jiran ni. InsyaAllah kita sambung malam besok, maghrib besok insyaAllah. 8 suku ya, untuk surau, tak silap saya malam besok Kampung Semarang Dingkil. Kita online kan untuk dia orang surau di Kampung Semarang Dingkil malam besok pukul 8 suku insyaAllah. Kita sambung bab hak jiran dan tetangga. Saya mohon ampun dan maaf yang terkurang. Mana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kurang daripada saya, kelemahan diri saya. Saya mohon ribuan terima kasih kepada yang menyokong, masih lagi follow saya dalam kuliah ni. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Muhammad Syah, insyaAllah tak banyak sikit. Kita sudah hanya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن الشر بنا واقضها ولنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma nas'aluka bi barakatihi syarifah an tuhimmal dunya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu khayallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwailallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhidhu bi nasihatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa malam esok di online untuk surau Kampung Semarang Bengkel, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.